bahawa UMNO akan menarik sokongan daripada PMX dan akan menyokong Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin boleh dengan sewenang-wenangnya pergi announce Samsuri yang bukan ustaz, bukan ulama, tiba-tiba bakal jadi Perdana Menteri. Perkara ini sebenarnya memberi impak secara tidak langsung kepada prestasi UMNO sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama-sama lagi. Okey. Ramai yang diperkatakan UMNO dah tepu. UMNO ni dia dah hilang sokongan, dia dah hilang undi-undi daripada rakyat-rakyat, tak kira lah daripada Terengganu ke, Kemaman ke. Tapi kenyataan yang dikeluarkan oleh Tok Mat hari ini, semalam, dia menunjukkan kata, oh UMNO tu lemah lah apa semua. No, pada aku UMNO tak lemah. Tapi disebabkan ketidakyakinan terhadap UMNO tu yang makin mengurang. Salah satu disebab, ni dia ada dua sebab. Satu, Punca Zahid Hamidi, kes dia satu bab. Dan walaupun dah digugurkan tanpa dilepaskan, tapi itu adalah salah satunya sebab. Dan yang kedua disebabkan DAP lah. DAP ni setelah puluhan tahun dan kalau boleh kita kata ratusan tahun dia duk lawan DAP, tiba-tiba sekarang ni dia UMNO dapat bersama dengan DAP. Tapi perjanjian ni, walaupun daripada tertubuhnya kerajaan hari ni, UMNO dia duk cerita, dia duk kempen di mana-mana, semuanya apa syarat-syarat yang ditetapkan oleh UMNO, DAP Pakatan Harapan boleh ikut. No problem, tak ada masalah. Tapi ada lagi orang-orang di bawah ni masih tak puas hati, ataupun ahli-ahli UMNO sendiri yang tak puas hati. So, undi mereka tu lari. Akibat hasutan-hasutan orang UMNO sendiri menghasut orang UMNO supaya jangan undi UMNO. Disebabkan, contohlah, pada aku. Dulu, sokong UMNO dapat macam-macam. Sokong UMNO, angkat UMNO dapat macam-macam. Sekarang UMNO dah tak boleh buat macam tu. Kan? Sekarang ni UMNO dah duit tak banyak. Dan sekarang ni UMNO, dia tak boleh dah buat budaya dulu. Dan dia pun, macam income UMNO pun dah tak banyak. Sebab dulu sebelum ni zaman Najib, last kali zaman Najib, UMNO memerintah sendiri, Barisan Nasional memerintah sendiri, dia tak mengharapkan orang lain. Dan sekarang ni UMNO dia memerintah bersama dengan Pakatan Harapan, dan sebelum ni UMNO memerintah bersama Perikatan Nasional. Jadi duit yang dapat, duit hanya cukup-cukup untuk parti dia aja. Dan yang mana orang-orang kaya aja, geng-geng depa hak mana duit, yang mana duit banyak, bolehlah bagi duit, bolehlah laburkan. Tapi disebabkan dua isu tu saja, banyaklah, kuatlah macam penolakan terhadap UMNO. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama kita dengar ulasan dan juga penjelasan Iswadimo ni berkaitan dengan UMNO ni, dan apakah jalan penyelesaian dan apakah tindakan UMNO untuk nak menangkan hati-hati rakyat-rakyat di semua parlimen dan rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadimo ni. Baru-baru ni cerita tuan-tuan, kisah berkenaan dengan tersebar lah. Ada satu WhatsApp, dia kata bahawa tak lama lagi kabinet akan dirombak. Antaranya adalah Zahid Hamidi akan turun menjadi daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, akan digantikan oleh Tok Mat. Kenapa? Sebab Zahid sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Malah Raja Petra, geng-geng Illuminati itu sendiri mengatakan bahawa Zahid hanya ada 6 bulan saja untuk hidup. Ini dakwaan Raja Petra, bukan saya cakap. Dia kata 6 bulan jadi UMNO sekarang ini sedang bergolak, sekarang ini tarik-menarik, dan menyebabkan Mahathir kata, Pembanggang kata bahawa UMNO akan menarik sokongan daripada PMX dan akan menyokong Perikatan Nasional sekiranya Zahid jatuh dan gugur, dan juga UMNO berpecah. Baik, kita dengar kenyataan Zahid sendiri. Saya sihat atas doa semua. Nafi hidap kanser, Ahmad Zahid. Timbalan Perdana Menteri Datuk Ahmad Zahid Hamidi menafikan dirinya menghadapi kanser dan akan meletak jawatan seperti mana yang didakwa oleh seorang blogger baru-baru ini. Malah Presiden UMNO itu mengesahkan bahawa beliau kini kembali setelah menjadi prosedur pembedahan prostat. Saya sendiri tidak tahu akan melakukan perkara itu letak jawatan, dan saya memang ada menjalani pembedahan prostat baru-baru ini. Semua orang lelaki ada prostat, dan di depan kita pun mungkin ada yang sama, besar atau kecil katanya. Dia berseluruh lah. Tapi janganlah buat spekulasi macam-macam.
Alhamdulillah saya sihat atas doa semua. Termasuk orang mendoakan saya melakukan perkara yang tidak pernah saya fikirkan, katanya. Beliau berkata demikian menerusi sidang ahbas dalam merasmikan majlis peluncuran rancangan hala tuju transformasi di Politeknik. Dalam masa yang sama, TPM sahkan lepas bedah akibat penyakit prostat. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menafikan spekulasi mengenai tahap kesihatannya merosot sehingga mendorongnya untuk melepas jawatan. Saya sendiri pun tak tahu yang saya akan meletak jawatan. Saya memang ada menjalani pembedahan prosedur pembedahan prostat. Semua orang lelaki ada prostat di depan saya, wartawan. Mungkin ada, katanya. Now, ini antara perkara yang merisaukan Perikatan Nasional sebenarnya, iaitu kestabilan di dalam kerajaan perpaduan ini yang merisaukan mereka. Mereka lebih mudah mendoakan Zahid Hamidi gol al di bawah daripada mendoakan kesihatan mereka. Mereka lebih mudah mendoakan kecelakaan orang daripada kesejahteraan orang lain. Dan itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah, tuan-tuan? Sebab sekarang ini mereka berada dalam keadaan dilema yang amat berat. Dilema yang amat berat. So, tuan-tuan, itulah dilema dinamik politik yang berlaku dalam negara kita. Saya tertarik sebab apa? Sekarang ini UMNO tengah mencari tapak. Okey, UMNO tengah mencari tapak. Ada di kalangan mereka yang bukan dalam UMNO tapi dalam program Badan Peguam sendiri masih lagi cuba nak implicate Zahid. Ini adalah kenyataan. Badan Peguam fail semakan kehakiman cabar DNAA Zahid. Badan Peguam telah memulakan cabaran undang-undang terhadap keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan pembebasan tanpa pelepasan DNA kepada Zahid Hamidi berhubung 47 kes pertuduhan rasuah. Badan Berkanun Profesional Undang-Undang mengumumkan pemfailan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi menerusi kenyataan media. Badan Peguam berkata bahawa ia cuba mencabar keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan DNA pada 4 September. Sebagai sebahagian daripada kewajipan berkanun untuk menegakkan keadilan dan tidak dipengaruhi oleh rasa takut atau pilih kasih, fear of favour. Tidak boleh dipertikaikan bahawa pembicaraan Zahid Hamidi bermula lebih 4 tahun lalu, iaitu 2019, di mana kes wujud prima facie dengan 77 hari pembicaraan telah dilaksanakan. Saksi ke-15 Zahid Hamidi memberi keterangan dan perkara itu berada dalam peringkat pembelaan. Apabila dakwaan dibuat oleh SPRM, siasatan lanjut diperlukan berdasarkan beberapa representasi yang dibuat oleh Zahid Hamidi bermula pada Disember 2022, 3 tahun selepas kes itu bermula. Badan Peguam Malaysia berpandangan bahawa kuasa budi bicara Peguam Negara adalah tidak mutlak dan harus dihadkan dalam skop dan haknya. Dilaksanakan dengan cara yang wajar seperti ditentukan oleh mahkamah di bawah kuasa penyamakan dan bidang kuasa yang wujud menurut undang-undang. Baik, komen saya. Pertama sekali, saya tak setuju dengan Badan Peguam. Bukan sebab kes Zahid ni lah. Siapa-siapa pun, kalau Badan Peguam tahu dia ni Badan Peguam, takkanlah dia tak tahu. Sebenarnya itu memang kuasa mutlak Peguam Negara. Kan, di bawah perlembagaan, sama ada nak meneruskan atau menarik, itu bidang kuasa mutlak Peguam Negara. Cuma dia kan argue lah. Kan, kita tengok nanti mahkamah will allow atau tidak. Tetapi ini saya cerita, kalau saya jadi Zahid lah. Kalau saya dah jadi Zahid, saya akan kata pada pada Peguam, baik teruskan saja kes tu, dah nak ujung dah pun. Teruskan saja kes tu, sebab most likely kes tu akan sama macam kes VLN, visa luar negara, tahun 2021 yang dibebaskan oleh siapa, tuan-tuan? Perikatan Nasional. Pada zaman Perikatan Nasional, hakim yang membebaskan, bukannya Perikatan Nasional. Saya terima benda tu. Korang je tak terima, saya terima. Now, kalau sekiranya Zahid teruskan kes tersebut, akan ada kemungkinan besar dia bebas secara perbicaraan. Sebagaimana kes VLN 2021, di mana dia bebas dalam perbicaraan. So, most likely boleh begitu. So, bagi saya, tindakan tek poteh untuk nak buat representasi, minta kes itu digugurkan, bagi saya itu tindakan yang tidak bijak. If I were him, saya akan kata no. Kan? Saya akan kata tak. Saya nak teruskan juga kes ini. Saya nak pastikan bahawa perkara ini habis dan terus dibicarakan. Nah, perkara ini sebenarnya memberi impak secara tidak langsung kepada prestasi UMNO sendiri. Kepada prestasi UMNO sendiri. Kita baca ni, tuan-tuan. UMNO masih jauh untuk mendapat kepercayaan Melayu, kata Tok Mat. UMNO masih jauh untuk mengembalikan semula kepercayaan orang Melayu terhadap susulan kekalahan pada PRK Kemaman Sabtu lalu, kata Timbalan Presiden. Katanya, tugas mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO adalah sukar tetapi bukan mustahil. Tetapi buat masa ini, UMNO mesti menerima realiti orang Melayu masih jauh daripada mempercayainya sebagai parti politik yang berkesan, katanya. Okey.
Tok Mat jangan hempas diri kuat sangat lah. Sebab pelangai UMNO menang. Kan? So pada waktu itu PAS bertanding, UMNO bertanding, tapi UMNO yang menang. So nak kata jauh sangat orang Melayu pada UMNO ni, tidak juga. Okay, I make the case like this lah. Di beberapa kawasan, terutama Pantai Timur, betul. Kemaman ni adalah kawasan tradisi UMNO. Sebelum itu memang UMNO menang secara berpenggal-penggal berturut-turut di kawasan Kemaman. Kemudian PAS menang, menguasai. Kenapa? Nah, antara sebab kenapa PAS menguasai, antara lain saya nampak ada dua benda faktor paling besar lah. Yang pertama, kerana kes-kes yang melanda ataupun yang terpalit dengan UMNO. Kes seperti Datuk Najib Tun Razak, Zahid Hamidi, pemimpin UMNO yang lain dan sebagainya, yang sama ada dikemukakan oleh orang oleh Pakatan Harapan ataupun oleh orang PAS sendiri, terutama Pakatan Harapan. Orang PAS ni menumpang je. Sebab orang PAS ni mengkaji tak kerti. So biasanya dia tumpang apa yang Rafizi kaji, kemudian dia gunakan perkara tersebut. Yang kedua adalah berkenaan antara lainnya kes DNA. Kenapa dibebaskan? Nampak sangat kerajaan tidak adil. Itu yang mereka pertikaikan. Mereka bukan faham technical undang-undang ni. Tapi tak menjadi masalah lah. Itu adalah kehendak ataupun itu adalah rakyat. Kita nak terima macam mana? Satu undi seorang profesor yang faham undang-undang dengan satu undi seorang budak yang tak erti apa-apa, asalkan dia boleh mengundi, weightage dia sama. Tak ada beza. So itulah demokrasi. Kita nak kata macam mana. Now, nak mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO. Ini saya tolak. Saya keluarkan topi sebagai seorang setiausaha koordinasi Parti Keadilan Rakyat. Saya pakai topi penganalisa politik. Ini bukan seorang ahli PKR bercakap. Ini penganalisa politik bercakap. Saya kata sebenarnya untuk mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada Parti UMNO, sekarang ini mereka sudah memula dengan cara yang betul. Okey, saya kata tadi yang satu kes kan. Yang kedua DAP. Okey. Yang saya kata yang pertama tadi disebabkan UMNO buang kes dan sebagainya. Yang kedua sebab DAP. Orang Melayu kata mereka dahulu UMNO Barisan Nasional antara yang paling kuat jual produk. DAP tak boleh pakai, DAP ni merosakkan negara, DAP itu DAP. Antara yang kuat guna pada masa itu adalah UMNO. Yang paling kuat membela zaman Pakatan Rakyat adalah PAS. Sekarang ini dah terbalik. UMNO berada di posisi PAS dahulu dan PAS berada di posisi UMNO dahulu. Tetapi DAP tetap ada kat situ. Kami dalam keadilan ni tak pernah ada isu mengenai DAP. So bila keadaan itu dah terbalik, now UMNO dahulu propaganda mereka sangat baik. Terbaik. Memang terbaik propaganda UMNO. Tetapi geng-geng propaganda UMNO yang terbaik itu pun ramai dah keluar, dah masuk PN dah. Dah masuk PAS, ada yang masuk Bersatu, dah berpecah-pecah. Mereka tak tinggal dalam Barisan Nasional kecuali seorang dua. Lokman Adam antara salah seorang yang masih ada. Yang lain tu banyak dah keluar. Yang pemain-pemain propaganda ni. Dalam PH ni tak ramai. PH lagi tak ramai. Saya tak tahulah siapa yang main propaganda. Kecuali saya lah. Saya pun tak berapa sangat. Saya tak berani lah tuan-tuan. Tapi dalam geng-geng itu ramai. So mereka berjaya memainkan propaganda menakut-nakutkan orang Melayu dengan DAP. So isu dia bila mereka bersama dengan DAP itu jadi masalah. So ada conundrum. Ada rasa bersalah dekat situ. Bukan rasa bersalah pada DAP. Tapi ada rasa macam tak ketidakselesaan. Ada macam conundrum lah. Conundrum ni, alamak macam mana ni? DAP ni dulu kita kata jahat, tapi sekarang kita bersama dengan dia. So rakyat dia confused. So macam mana? So for me, nak go forward dengan benda ni akan ambil masa. UMNO kena mula bergerak untuk menerangkan. UMNO kena, yang pertama sekali, ini pendapat saya lah, I could be wrong, this is my opinion. UMNO kena mula dengan new slate. Dengan satu wajah yang baru, dengan satu gagasan yang baru, dengan satu matlamat dan visi yang baru. UMNO sejak sekian lama memang dilihat sebagai far right, konservatif, very nationalist ke arah Melayu, memperjuangkan Melayu dan Islam. Tetapi sekarang ini secara dasarnya UMNO dilihat sebagai dah apologetik. Malah kenyataan Tok Mat hari ini tak membantu UMNO pun. UMNO perlu bertahan, kekal politik sederhana. UMNO perlu kekalkan dilandasan politik sederhana, mempertahankan benteng penting untuk Malaysia, mempunyai pelbagai kaum dan agama, kata Timbalan Presiden Muhammad Hassan. Tuan-tuan, kalau kita dengar macam ni, yang biasa berucap macam ni siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim. So UMNO dilihat sudah dilute.
ke arah central right. Ke arah center. Ke arah pertengahan. Orang tuduh PH ni left, kita bukan left. Kalau kita left, kita dah masuk banyak akta di dalam kanun keseksaan tu. Kita central right. Central tapi ke arah right. Kita central tapi ke arah left sikit. Central left. Macam UMNO sekarang ini, dulu daripada right, far right, dia sudah central right. Kami central left. Tu beza dia. Tetapi dah menuju ke tengah-tengah. PAS far right. PN dia dulu central right. Tetapi mereka terpaksa ikut rentak UMNO, rentak PAS, mereka kena tarik juga hampir-hampir ke far right. Hampir ke far right. Mereka kena main permainan itu. Now, disebabkan oleh situasi dan keadaan ini, antara yang left siapa tuan-tuan? PSM lah, Parti Sosialis Malaysia memang far left lah. Itu memang far left. Sistem Islam itu far left. Itu memang far left lah. Malah baru-baru ini sistem Islam mengeluarkan kenyataan, kerajaan ni tak boleh pakai sebab tak membela geng-geng macam sistem Islam. See? So kita bukan far left, kita center left. Macam UMNO sekarang ni center right. Apa itu center left? Apa itu center right? Apa far left? Apa far right? Yang tu nanti kursus lain-lain lah. Kalau kita jumpa saya explain kan. Tetapi poinnya adalah betapa mereka tidak lagi terlalu konservatif, tidak terlalu nasionalis bagaimana sebelum ini, which is good. Kita nak kena wujudkan negara macam tu balik, tuan-tuan. Negara di mana kita boleh melihat toleransi, bukan macam yang baru-baru ini toleransi. Kan kalau Coldplay laknat. Kalau Coldplay main laknat, doa banjir, doa laknat, sumpah, cacian, makian. Tapi kalau dekat dia orang dekat Kelantan, oh toleransi. Itu bukan itu. Itu bukan toleransi. Itu yang penting aku buat tak apa, kau orang buat tak boleh. Itu. So bagi saya UMNO kena kembali UMNO sudah pun kembali ke landasan yang betul. Ini pendapat saya. UMNO is going to the right track sekarang ini, berada di dalam landasan yang betul. Cuma bagaimana dia nak menerangkan kepada rakyat bahawa inilah sebenarnya kaedah yang betul, bukan kaedah yang sebelum ini yang dilihat lebih ekstrim kepada perkauman. So I think UMNO ada future kalau sekiranya dia ditakbil oleh orang yang betul. Tetapi kalau mereka kembali kepada far right, for me it's already too late. Sudah agak terlewat untuk mereka sebab tempat itu sudah diisi oleh Bersatu dan juga oleh UMNO. Oleh Bersatu dan juga oleh PAS. Alhamdulillah, geng. Aku mengharapkan UMNO akan terus hidup dan terus berkembang. Biasalah, benda kita dah jatuh, kita nak naik tu bukan senang. Sebab UMNO salah satu dia dulu daripada 2018 ataupun daripada sebelum 2018 memang dituduh daripada Said Pakatan Harapan, Said Mahathir, Said itu rasuah, sakau. Kan? Lepas tu sekarang ni Pak, dia dah dituduh rasuah, dia dituduh sakau lagi, dia dituduh bersama dengan DAP pula. Sedangkan perlembagaan DAP, apa yang dasar-dasar DAP dah tak macam dulu. DAP dia dah ubah perlembagaan dia waktu 2016 selepas Pakatan Rakyat berpecah dan pelbagailah PAS dia duk hentam DAP lah, apa Malaysia lah, apa semua. Okey, DAP dia ubah perlembagaan dia ubah corak-corak pemerintahan dia. So, Alhamdulillah sampai sekarang tak ada isu. Tapi masih lagi puak-puak hadiawang ni, puak-puak PAS ni masih duk memainkan yang dulu punya dasar-dasar perlembagaan, duk ulang sampai hari ni. Kalau hari ni hampa pergi masuk dasar-dasar DAP, dia ada laman web DAP yang sebenar-benarnya, tapi ada orang sengaja copy laman web hak yang DAP, dia masih kekalkan hak yang dulu. Sedangkan kalau boleh hampa nak masuk laman web hak DAP punya, cari update tahun yang terbaru, tahun 2023. Okey, itu makna kata laman web tu memang sentiasa update. Jangan pakai yang pernah aku tengok laman web yang 2013. Update last dia 2013. Jadi kemungkinan lah laman web itu diwujudkan oleh orang UMNO dulu. Dia buat supaya siapa-siapa dia nak check parti DAP punya perlembagaan, nampak laman web ni. Aku search nampak laman web DAP hak dulu punya. Kalau boleh kita nak cari laman web DAP, carilah yang di dalam laman web tu ada yang update, ada tahun 2020, 2021, 2023. Dan kita boleh tengoklah, kita boleh
pada aku okey lah. Tak ada, macam tak ada bertentangan. DAP ni tak ada bertentangan dengan perlembagaan negara, tak ada apa bertentangan dengan agama Islam, tak ada pun bertentangan dengan sistem perlembagaan negara ke perundangan ke apa, tak ada. DAP ikut sepenuhnya perlembagaan negara, undang-undang dan kedaulatan negara kita. So apa masalah kan? Sebab DAP pun menghormati agama Islam sebagai agama rasmi, dan juga DAP pun menghormati perlembagaan Raja-Raja Melayu. So apa masalah kan? Tapi sengajalah disebabkan DAP ni macam 85% oleh orang bukan Islam, sebab tu depa menentang, sebab tu depa huru-harakan DAP. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.